Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Februari 2023 bersama saya Pia Enadia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekali lagi mempertahankan keputusannya melantik Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalannya walaupun sedang dibicarakan atas tuduhan rasuah. Anwar yang menjawab soalan dari Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahari membandingkan keadaan Zahid dengan Wan Saiful Wan Jan yang didakwa atas tuduhan rasuah pagi tadi. Pertama, tindakan tidak boleh diambil berdasarkan pendakwaan sebelum penghakiman. Ini pernah disebut oleh YB Marang dalam kenyataan cakap tegas pada ketika itu. Keduanya hari ini umpamanya ada ahli yang berhormat yang didakwa. Apakah perlu dia letak jawatan semua kedudukan dalam parti? Tentunya jawapannya belum dan tidak. Anwar menjawab soalan tambahan Fadli sama ada pelantikan jemaah menteri yang mempunyai kes mahkamah akan mempengaruhi keputusan atau perbicaraan di mahkamah. Sementara itu, Anwar memberi jaminan tidak akan mengganggu sebarang proses undang-undang melibatkan jemaah menteri yang terlibat dengan kes mahkamah. Apa yang saya lakukan ialah memaklum kepada Peguam Negara, kepada Ketua Hakim Negara, bahawa negara ini mesti tegak atas prinsip negara hukum. Saya tidak mahu menghukum sebelum mahkamah. Proses mahkamah yang telus dan bebas. Menurut Anwar lagi, Zahid yang dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri telah menjalankan tugas dan amalan yang mematuhi prinsip dan dasar kerajaan. Zahid sedang dibicarakan atas dua kes rasuah, satu daripadanya melibatkan pengubahan wang haram RM31 juta dana Yayasan Akal Budi. Mahkamah Tinggi membebaskannya atas kes rasuah kedua membabitkan sistem visa asing tetapi pihak pendakwaan sedang dalam proses rayuan. Berita seterusnya, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful mengaku tidak bersalah berhubung dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta. Sehubungan itu, pemimpin PN tersebut memohon dibicarakan apabila pertuduhan dibacakan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur di hadapan Hakim Azura Alwi. Wan Saiful didakwa meminta suapan wang sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Nepturi Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road serti ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur. Wan Saiful juga dituduh menerima bagi dirinya suatu suapan iaitu wang tunai sejumlah RM6.9 juta melalui akaun RMB Bank Berhad milik syarikatnya sebagai upah membantu mendapatkan surat setuju terima SST bagi projek sama. Bekas pengerusi PTPTN itu didakwa melakukan kedua-dua perbuatan tersebut di Royal Lake Club Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur. Azura kemudian membenarkan Wan Saiful diikat jamin RM400,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah. Di Mahkamah Seksyen Berasingan, Ahli Perniagaan Adam Radlan Adam Muhammad mengaku tidak bersalah atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah berkait projek Janawi Power. Tertuduh yang juga timbalan Ketua Bersatu Segambut mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan. Dalam reaksi segera selepas selesai prosiding mahkamah, Wan Saiful menyatakan rasa kesal berhubung dua pertuduhan yang dikaitkan dengannya. Manakala Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mendakwa pendakwaan yang dibuat terhadap partinya itu didalangi oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Saya agak kesal sebab keadaan sekarang adalah keadaan yang mana kita patut fokus kepada kebajikan rakyat, kepada situasi yang melanda rakyat, kepada kos sara hidup, kepada banyak barang-barang keperluan asas yang harganya naik melambung. Begitu juga dengan tuntutan untuk dikeluarkan KWSP secara bersasar yang hari-hari disuarakan oleh rakyat di pelbagai peringkat. Tapi apa yang berlaku ialah diwujudkan pertuduhan sebegini untuk divert attention daripada kegagalan kerajaan ini, kegagalan untuk mengeluarkan idea-idea baru, idea-idea penyelesaian kepada masalah rakyat. Apabila mereka gagal, dicuba ditutup dengan mewujudkan kes yang sepatutnya tidak wujud. Bagi Muhyiddin, pendakwaan terhadap Wan Saiful seolah-olah sudah dirancang awal oleh pihak tertentu. Muhyiddin memetik apa yang dikatakan oleh Zahid bahawa selepas ini akan terdapat satu kluster mahkamah baru.
Saya bukan terbongkar pasal kalau saudara ingat apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO yang dikata sekarang ni mereka tuduh kami kluster mahkamah dan selepas ni akan adalah satu kluster baru mahkamah juga. Jadi itu macam dah satu perkara yang dah awal-awal preempting. Jadi apa yang berlaku ialah satu daripada perkara yang saya fikir satu yang dirancang dan terancang. Jadi niatnya pasti tidak baik dan kita sudah buat pun laporan polis. Kita punya wakil daripada MADA telah menghantar laporan pada polis atas 11 perkara yang saya kira agak berat yang ada kaitan dengan soal kerajaan yang ada pada hari ini. Ahli Parlimen Pendang Awang Hashim membidah sikap pendendam Anwar berhubung pendakwaan terpilih sewaktu pentadbirannya. Awang berkata ia lebih teruk berbanding ketika pimpinan Dr. Mahathir Mohamad dan menyifatkan ia satu permulaan permainan Anwar. Bagaimanapun, menurut Awang, sebagai pembangkang mereka tidak gentar berhadapan situasi ini kerana pernah menghadapi situasi lebih teruk. Malah Awang menganggap permulaan Anwar sebagai Perdana Menteri paling teruk di Malaysia. Awang turut mempertikaikan pendakwaan terhadap Wan Saiful yang sebelum ini hanyalah anggota parti biasa tetapi menjadi sasaran. Sementara itu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Puan Man turut menjangkakan bahawa akan lebih ramai pemimpin PN dipanggil SPRM menjelang PRN akan datang. Kata Tuan Ibrahim, pendirian Anwar itu tidak selari dengan kempen PH dalam PRU sebelum ini yang sering menyuarakan pelbagai slogan berhubung pentadbiran yang adil dan saksama. Pada masa sama, Tuan Ibrahim turut bersetuju dengan kenyataan Hassan Karim yang menyuarakan kebimbangannya berhubung pendakwaan terpilih dalam pentadbiran Anwar. Sementara itu, bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengesahkan sudah memberi keterangan kepada SPRM berhubung isu jana wibawa semalam. Dalam satu hantaran di Facebook, Tengku Zafrul juga mengesahkan memberi keterangan sebagai saksi bagi membantu siasatan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu berikrar akan terus memberi kerjasama kepada pihak berkuasa jika diperlukan. Dalam pada itu, Tengku Zafrul meminta semua pihak memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan yang dikaitkan dengan jana wibawa. Kemarin SPRM dalam kenyataan berkata, Suruhanjaya itu akan memanggil Tengku Zafrul untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki memaklumkan bahawa Tengku Zafrul akan dipanggil dalam masa terdekat. Sebelum ini, Tengku Zafrul dilaporkan berkata, sepanjang pengetahuannya semasa menerajui Kementerian Kewangan, tiada perbelanjaan yang tidak sepatutnya berlaku. Tengku Zafrul juga menegaskan tiada apa yang perlu disembunyikan dan dia sentiasa bersedia untuk memberi keterangan jika diminta berbuat demikian. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Kapar Halimah Ali sekali lagi menafikan kenyataannya yang mengaitkan makanan bermutu rendah dengan autisma dan kanser ada kaitan dengan inisiatif menu rahmah oleh kerajaan. Halimah mendakwa Malaysia Kini dan Kini TV mencetuskan salah faham dan menegaskan kenyataannya tidak menyebut menu rahmah. I think Kini TV is under Malaysia Kini, ya? Why is it that you are saying that I said menu rahmah causes cancer? I didn't even say menu rahmah. There was no mention of menu rahmah. Tapi what are you talking about? Tapi dalam handset pun ada rekod. Yeah, but there's no menu rahmah. Read it word by word. Okay, so YB cuma You rujuk are the kepada ones who causing all this wrong perception. Okay, sorry. Solat. Okay. Oh, should be taking it out, you know. Tapi YB Read one by one. Penafian itu selepas Malaysia Kini cuba mendapatkan maklum balasnya berkenaan usaha Ahli Parlimen Kuching Kelvin Yee agar dia dirujuk ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen atas kenyataan itu. Dalam perbahasan di Dewan Rakyat semalam, Halimah juga menafikan dia ada menyebut menu ramah menyebabkan kanser dan meminta semua pihak agar merujuk handset. Sementara Halimah menafikan dia menyebut menu ramah, kenyataannya berhubung istilah rahmah dan makanan yang low quality memberikan gambaran sebaliknya. Inisiatif menu ramah diperkenalkan kerajaan pada Januari lalu sebagai sebahagian usaha menangani masalah kos sara hidup yang tinggi. Di bawah inisiatif ini, restoran dan kedai makan akan menyediakan makanan pada harga RM5 ke bawah. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
sahaja daripada saya, PIN Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.